dengan nama Tuhan yang perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Kalangan apresiasi buat pimpinan sidang yang berwibawa, kombinasi juri integrasi, seterusnya sidang saksi peradaban yang saya hormati sekalian. Hadirin yang dikasihi, dalam mukadimah karya Sedawan Ulum, Ibnu Khaldun pernah melayangkan satu pesanan keramat. Bahawa puncak kemajuan sebuah tamadun bukanlah terletak pada megahnya batu bata, tapi pada kehalusan adab, ketuhan nilai dan keteguhan jati diri yang dipeluk oleh manusianya. Namun, ayo kita singkap landscape dunia pada hari ini. Kita menyaksikan rentetan secara global yang penuh dengan linangan air mata dan jeritan duka. Sebuah empayar yang dahulunya gagah memegari peta dunia berlututnya ranap dalam sekelip mata. Hanya kerana retaknya dinding kesetiaan. Kita menyaksikan kezidan gigi dan sengketa darah yang merobek keharmonian bangsa. Justru, tanyakan pada sana balik kita, adakah kita tega melihat bumi betul ini dibina di atas tanah kumpulan yang runtuh nilai kemanusiaannya? Atas dasar dan tanggungjawab sebagai nawatan, saya berdiri di sini untuk mengajak hadirin menelusuri satu dimensi bicara melalui madu pentas saya mengangkat kedaulatan, mengukir kegemilangan, dan pasal utama ketuhan ini tidak lain tidak bukan berteraskan prinsip kedua rukun negara kita, kesetiaan dan raja dan negara. Yang pertama, kesetiaan kepada raja menyatukan kita tanpa mengira bangsa dan agama. Hadirin sekalian, raja adalah payungan naungan nusa, tempat berteduh tatkala pada memukul jentera. Institusi beraja bertindak sebagai pencerah yang adil, tidak memihak dan kokoh berdiri di garis kepolitikan. Apabila seluruh rakyat merupakan entah setiap tidak berbelah bagi kepada sedi paduka baginda yang di-Tuan Agong, sedar atau tidak, dia sebenarnya sedang memahat benteng keamanan yang mustahil ditembusi musuh. Sejarah tidak pernah menipu kita. Selepas negara dilanda ke puncak kemelut pada tahun 1969, rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 untuk menyembuhkan duka bangsa. Melalui kebiasaan institusi beraja, keharmonian yang hampir musnah dianyam kembali menjadi sutera kayangan yang indah. Ini bukti paling nyata bahawa kesetiaan dalam negara adalah penawar paling mujarab apabila pertahanan negara mula diombang-ambing gelombang. Kedua, kesetiaan dalam negara menuntut pengorbanan yang amat besar. Dengarlah ikat ini. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah percuma. Ia dibayar mahal dengan air mata luapan kesedihan para ibu yang kehilangan anak, para isteri yang kehilangan suami, dan anak-anak kecil yang terputus kasih sayang ayah tahan datang lagi. Cuba hadirin bayangkan, di tengah kepekatan malam yang dingin, di pelosok hutan sempadan negara, tatkala kita lena berada di bawah rumah sesa, ada seorang anggota berwirausaha sedang berdiri cemas di dalam parit pertahanan. Tangannya memegang ketat arah senjata, matanya melingas mana kegelapan, manakala hatinya berbisik merindui anak dan istri di kampung halaman. Tiba-tiba tembakan musuh memecah sunyi, peluru menembusi dada. Dalam helaan nafasnya yang terakhir, sebelum mata yang terpejam buat selamanya, bayangan wajah keluarganya dilepaskan demi satu janji kerawat. Aku mempertahankan tanah air ini demi kalian. Masihkah kita ingat pencerobohan Jalan Datu pada tahun 2013? Dalam tragedi yang memilihkan itu, seramai 10 orang perwira keselamatan kita telah gugur syahid di medan pertempuran. Mereka pulang ke puak-puak keluarga, bukan lagi dengan pikiran senyuman, tetapi kaku berselimutkan bendera Jalur Gemilang yang basah dengan air mata keluarga. Pengorbanan ini menjadi saksi bisu bahawa kesetiaan tanah air kadang-kala menuntut kita menyerahkan segalanya demi memastikan generasi seperti kita dapat terus bernafas dalam udara kemerdekaan. Ketiga, kesetiaan diterjemahkan melalui usaha gigih yang mengharumkan nama Malaysia. Hadirin yang dihormati, cinta dan setia yang sejati tidak boleh sekadar dipendam di dasar hati, tetapi mesti dizahirkan melalui lisan peluh dan sumbangan hati. Bayangkan,
Di atas segelanggang sukan Perikatan Bangsa, ribuan penonton asing bersorak. Physical athlete kita mungkin tidak sekerdil musuh di hadapan. Otot dan sendi mula melemah selepas berjam-jam bertarung tanpa henti. Namun, tatkala matanya terpandang melambai menjadi gemilang di dalam kiri. Lontaran tenaga luar biasa terus bangkit. Beliau melonjak, membuat serangan yang terakhir dan menumbangkan gergasi dunia. Ingatkah kita tatkala ikon badminton negara Datuk Lee Chong Wei bermain di belum menentang gergasi dunia demi membawa maruah negara kita ke pentas akhir Olimpik? Atau tatkala anak-anak muda kita menempa nama dalam arena teknologi dan akademik global? Apabila lagu negaraku berkumandang di stadium luar negara, nanti titisan air mata mula mengalir gembira di pipi mereka. Itulah manifestasi sebenar kesetiaan deraja negara, yaitu menjulang mata manusia agar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kuasa-kuasa besar dunia. Hadirin sekalian, sebagai konklusinya, ingatlah bahawa kedaulatan tidak akan datang bergolek sendiri dan kegemilangan tidak akan terukir sendiri. Di saat dunia luas dan dengan badai ketidaktentuan, kitalah benteng terakhir yang akan memastikan bahtera Malaysia ini tidak akan sekali-kali karam. Jangan biarkan setiap sedia ini rapuh dan jangan sekali biar sumpah sedia ini luntur daripada senupani. Peganglah prinsip rukun negara ini sedalam-dalamnya demi maruah nusa dan bangsa. Ayo warga bangsa, bersatu kita pasang berdiri, kita angkat daratan kita dan kita ukir kegemilangan Malaysia yang hakiki untuk selamanya. Sekian, terima kasih.